Bertemu lagi dalam fokus minggu hadapan. Baik, pada hari Sabtu semalam, Menteri Kesihatan Khairijah Mulyuddin mengumumkan bahawa sempadan negara dijangka dibuka pada suku kedua tahun ini, iaitu pada sekitar antara April hingga Julai. Dan tentu sekali ia memberi nafas yang baru, nafas lega terutamanya kepada sektor perniagaan kerana dengan pembukaan sempadan ia menjanjikan pelancong akan lebih banyak masuk kerana prosesnya lebih mudah, tidak perlu lagi kuarantin 5 hari. Kemudiannya transaksi ataupun perjalanan perniagaan umpamanya juga lebih mudah kerana apabila peniaga-peniaga kita walaupun ke luar negara, di luar negara tidak perlu dikuarantin, tapi apabila pulang mereka masih perlu lagi dikuarantin walaupun kuarantin dari rumah. Jadi ia mungkin sedikit sebanyak akan memberikan kelegaan dan juga kesenangan kepada golongan-golongan seperti ini, iaitu peniaga, pelabur dan sebagainya. Dan untuk itu kita bersama dengan saudara Chris Daniel Wong, iaitu Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia yang kini berada di Thailand, terus menerusi Google Meet dari Kuala Lumpur. Chris, apa khabar Chris? Ya, saya. Baik. Dan Chris, dengan jangkaan tarikh pembukaan sempadan yang tidak lama lagi, iaitu sekitar beberapa bulan sahaja lagi, apakah respon pertama daripada komuniti perniagaan, Chris? Memang kita sambut berita sebegini amat baiklah. Walaupun mungkin terlambat sedikit, tetapi masih orang kata berita yang baik. Jadi dari segi persediaannya, terutama sekali kalau kita nak lihat jaringan perniagaan antarabangsa kita, Malaysia adalah sebuah negara yang berdagang dan Chris sendiri merupakan antara individu yang berdagang secara antarabangsa. Chris mempunyai syarikat yang beroperasi bukan sahaja di Malaysia tapi juga di Singapura umpamanya. Ketika pandemik, Chris syarikat yang affiliated ataupun syarikat yang berada di bawah naungan anda diapungkan di Bursa Singapura, iaitu ketika pandemik sedang berlangsung dan prosesnya itu berjalan dengan lancar. Jadi sepanjang tempoh pandemik ini, apa yang kita boleh belajar? Apa komuniti perniagaan, terutama sekali perniagaan yang melakukan transaksi ataupun urus niaga rentas pada ini boleh belajar daripada pandemik yang berlaku sejak 2 tahun ini? Memang kita tidak dapat nafikan bahawa sejak 2 tahun lepas banyak yang kita adaptasi ataupun kita belajar. Dulu kita selalu berjumpa dengan orang, bermesyuarat secara bersemuka. Tetapi dalam 2 tahun sejak pandemik ini, banyak kita jalankan perniagaan kita melalui dalam talian, terutamanya bermesyuarat secara dalam talian dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun orang kata secara digital. Jadi memang dah kita orang kata benda begini dah jadi sinonim dengan ahli-ahli perniagaan. Dan walaupun sekarang kita dibenarkan untuk keluar negara dan balik kita ke kuarantin seperti mana yang saudara sebutkan tadi, tetapi ramai juga masih orang kata menggunakan kaedah ataupun pendekatan sebegini. Pertama, mungkin kerana kita tidak mahu didedahkan dengan penyakit COVID, dan yang kedua, orang kata bila kembali ke negara leceh untuk kuarantin 5 hari. Kerana mungkin kita ada ahli keluarga yang kita tak nak orang kata dedahkan, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita masih mempunyai benda-benda lain nak buat apabila kita kembali. Jadi dah memang kata sinonim dengan menggunakan aplikasi digital sebegini dalam masa 2 tahun. Jadi dengan pembukaan sempadan ni, Chris, adakah Chris dapat menjangkakan akan lebih kerap ke Singapura umpamanya ataupun bagaimana? Tentunya World Economic Forum sepanjang tempoh pandemik ini menjangkakan berlakunya revolusi terutama sekali dari cara kita berniaga, cara kita berus niaga dengan penggunaan digital yang lebih mantap, yang lebih bersepadu. Tapi dengan pembukaan sempadan ini umpamanya, adakah kita akan kembali ke cara lama? Sedikit ya, tetapi kebanyakannya saya lihat masih tidak. Seperti yang saya sebut tadi itu, kita masih mengamalkan SOP di mana apabila kita pulang, kita harus orang kata berkuarantin selama 5 hari. Kalau kuarantin 5 hari itu diketepikan ataupun dimansuhkan, mungkin perjalanan secara antarabangsa itu akan kerap. Tetapi kalau masih ada 5 hari itu, saya nampak mungkin tidak sebanyak mana.
Okey, kita ada masa yang panjang lagi untuk berbicara mengenai hal ini dan kalau kita lihat ya mengenai pemulihan pula, kalau tadi saya sempat bersemuka secara online dengan salah seorang penganalisis dari Johor tapi berusia niaga ataupun majikannya berada di Singapura dan pada masa sama juga mengkaji sentimen rakyat Johor yang banyak bergantung hidup dengan sepadan di Selat Tebrau. Ini merupakan satu yang ditunggu-tunggu. Tetapi pada masa sama juga bagaimana kita nak facilitate atau memudahkan proses pemulihan itu dalam hal ini, dalam konteks inilah di Johor ya. Pemulihan di Johor dan juga industri-industri yang banyak terjejas ataupun banyak bergantung dengan pembukaan sepadan ini seperti pelancongan. Apakah apakah langkah awal yang harus diambil oleh industri-industri sebegini supaya apabila buka je sepadan nanti mereka lebih bersedia? Mungkin dari segi urus niaganya, mungkin juga dari segi keselamatannya. Pendapat Chris? Mungkin saya nak sebut tentang pelaksanaan SOP. Kalau kita sedia maklum bahawa sebelum pandemik lebih kurang 30,000 orang kata berulang-alik daripada sempadan Johor ke Singapura setiap hari untuk bekerja ataupun untuk memasuki Singapura untuk orang kata pelawatan bisnes jangka pendek ya. Jadi di sini apabila kita membuka semula sepadan kita dengan Singapura, SOP yang kita hendak cadangkan hendaklah tidak rumit sekali dan memakan masa panjang. Saya bagi contoh seperti apabila mereka mengambil kapal terbang ke Singapura. Apabila mereka keluar ke Singapura dan balik semula ke Malaysia, masa untuk menguji dan mendapatkan keputusan RTK di lapangan terbang kita dan juga di lapangan terbang Singapura, hendaklah orang kata proses ini tidak rumit dan memakan masa yang pendek. Dan yang kedua ialah apabila kita meneliti perjalanan masuk kedua-dua sempadan negara melalui kereta persendirian, proses yang sama di mana kereta masuk dan kereta keluar apabila mereka melakukan ujian RTK, proses tersebut tidak perlu rumit dan memakan masa yang panjang. Jadi secara air travel dan juga secara land travel, kita harus kaji SOP tersebut dan masa yang dikendaki untuk melakukan proses tersebut. Dan kita juga tahu bahawa sepanjang pandemik ini, terutama sekali melangkah masuk tahun 2021, umpamanya selepas tahun berdepan dengan pandemik, beberapa inisiatif sudah pun diperkenalkan. Antaranya ialah untuk membolehkan mesyuarat perniagaan antarabangsa itu diadakan di KLIA dalam bentuk bubble umpamanya. Dalam aspek yang berkenaan, bagaimanakah Chris melihat SOP seperti ini, adakah wajar untuk diteruskan ataupun bagaimana? Kerana apa? Tentu sekali saya masih lagi bimbang mengenai contohnya sekiranya ada varian-varian yang baru dan sekiranya tentu sekali pembukaan ini akan dibuat dengan mengambil kira pelbagai faktor bahawa kita betul-betul bersedia dan pembukaan ini akan dibuat secara selamat. Tapi dari sudut keyakinan rakyatnya, bagaimana kita nak meyakinkan orang bahawa pembukaan ini dibuat dengan teliti, bahawa kita selamat sebelum ia dibenarkan dibuka? Kalau kita lihat pada travel bubble di mana orang kata mesyuarat dilakukan di lapangan terbang, kalau tak silap saya, Singapura telah membentuk dasar tersebut, dan juga kalau tidak saya, Hong Kong juga telah membentuk dasar tersebut, tetapi tidak mendapat sambutan yang menggalakkan sebab kosnya terlampau mahal. Jadi untuk mesyuarat bersemuka sebegini, apabila kosnya terlampau mahal dan masanya singkat, ia tidak mendorong sama sekali ataupun orang kata ataupun memberi kesenangan kepada pelawat bisnes jangka pendek untuk masuk ke negara tersebut. Saya sendiri masih berpendapat bahawa kita masih kena berjumpa dengan orang di pejabat customer tersebut ataupun di pejabat pelanggan tersebut di negara mereka sendiri. Itu pendapat saya. Jadi apabila kita lihat sebegini, keyakinan rakyat tu apabila kita telah divaksinasi
Kita pun telah divaksinasi sebanyak 3 kali dan mungkin kali keempat akan datang tidak lama lagi. Jadi kita kena ambil teladan bagaimana negara Eropah telah orang kata mengubahkan dasar sebegini. Apabila air travel ataupun land travel telah dibuka tanpa orang kata tanpa kekangan. Jadi kita kena belajar bukan keyakinan ataupun penelitian SOP, tetapi sejauh manakah kita sendiri boleh orang kata mengikut SOP tersebut. Dan apabila kita mengembara, bagaimana kita boleh mengambil langkah-langkah keselamatan untuk diri kita dan juga untuk orang di sekeliling kita. Itu pendapat saya. Chris juga banyak terlibat ya dengan perniagaan, sektor perniagaan digital, dan tentu sekali sepanjang pandemik ini sektor digital mendapat orang kata tumpuan utama ya. Kerana apa? Kerana sektor digital ini, teknologi digital ini memberi peluang kepada kita untuk terus berniaga, terus orang kata dapat meneruskan kehidupan tanpa perlu bersemuka ataupun bersentuhan. Jadi kalau kita lihat sektor digital secara spesifik, adakah pertumbuhannya akan memperlahan selepas ini? Kerana kita ingat pada tahun 2020 apabila berlakunya pandemik, antara syarikat yang paling banyak mendapat tempat harga sahamnya naik adalah seperti Zoom. Adakah trend ini akan berterusan dengan pembukaan sepadan, dan saya kira ini Malaysia bukan satu-satunya negara yang buka sepadannya selepas ini. Kalau sebelum ini Filipina dan juga Thailand sudah pun mula membuka sepadan, dan Singapura semakin banyak negara-negara yang akan bekerjasama dari segi VTL. Jadi dunia sudah semakin terbuka. Di Eropah juga sepadannya sudah pun lama terbuka. Jadi adakah trend pertumbuhan pesat sektor digitalnya akan diteruskan? Pendapat Chris? Pendapat saya memang sektor pertumbuhan digital akan terus orang kata bertumbuh. Dia akan terus bertumbuh berbanding dengan sektor-sektor orang kata secara brick and mortar. Bukan sahaja pandemik, tetapi pelaburan yang telah dilakukan sepanjang 2 tahun ini. Apabila pelaburan tersebut telah orang kata telah dimasukkan untuk membangunkan sektor digital setiap syarikat, mereka tidak akan orang kata balik ke pangkal jalan. Mereka akan meneruskan pelaburan mereka agar mereka tidak rugi duit tersebut. Jadi kita akan nampak bahawa pemangkinan sektor digital di dalam setiap syarikat akan terus berkembang. Walaupun orang kata kes mungkin akan menurun kemudian ataupun sempadan telah dibuka, tetapi aplikasi digital akan sentiasa berkembang. Itu memang kita tak dapat nafikan, tak dapat kita lari. Dan juga saya nak tanya mengenai sektor-sektor yang mungkin berdepan dengan cabaran untuk pulih dengan segera. Saya ambil contoh sektor F&B, ada beberapa subsektor dalam sektor makanan umpamanya yang berdepan dengan kekangan kerana apa? Tidak cukup pekerja. Jadi untuk pulihkan sektor itu seperti zaman sebelum COVID masih lagi belum berjaya sepenuhnya. Jadi mungkin kita nak dapatkan pandangan Chris, apakah sektor-sektor yang mungkin mencabar untuk pulih dengan cepat ni? Bagi saya memang sektor F&B, sektor peladangan, terutamanya sektor peruncitan memang mencabar untuk dipulihkan kerana kekurangan orang kata tenaga kerja buruh asing. Itu memang kekangan yang kita nampak sekarang. Apabila sempadan telah dibuka, kita dapat pelancong masuk ataupun pelawat bisnes jangka pendek, mereka akan orang kata mereka akan consume services tempatan seperti F&B, hotel dan sebagainya. Jadi kita nampak memang ada kekangan di sini sebab tenaga kerja asing, tenaga buruh asing tidak dapat kita bawa masuk. Dan orang kata orang-orang lokal tidak mahu orang kata tidak sanggup orang kata terlibat dalam sektor terlibat dalam sektor sebegini. Jadi ini kekangannya terutamanya peladangan. Kita nampak di mana semasa pandemik di Cameron Highland banyak sayur terpaksa dibuang.
sebab kita ada kekangan tenaga buruh asing untuk mengutip sayur-sayur tersebut dan dijual di pasar-pasar tempatan. Jadi ini 3 sektor yang amat ketara sekali kita nampak, dan banyak sekali kedai-kedai orang kata India Muslim, kedai restoran-restoran India Muslim yang terpaksa tutup kedai bukan kerana tiada bisnes, kerana tidak cukup pekerja. Dan isu-isu seperti inilah yang menarik untuk kita follow up ataupun untuk kita dapat tahu secara lebih mendalam, terutama sekali mengenai persediaan kumpulan golongan yang bakal terlibat secara langsung dengan pembukaan sempadan ini. Bukan sahaja pihak berkuasa, pihak penguat kuasa, pembuat dasar, pihak keselamatan kesihatan awam, tapi juga pihak industri. Jadi di Esra Awal ni kita akan terus cuba untuk mengkaji dan mendalami apakah lagi persediaan-persediaan yang perlu dibuat oleh setiap lapisan masyarakat sebelum berlakunya pembukaan sempadan secara total, iaitu pada sekitar suku kedua tahun 2022 ini. Sama ada total atau tidak itu pun saya belum pasti, maafkan saya, tapi pembukaan sempadan pada suku kedua tahun 2022 ini, sekali kita sudah pun mendapat sedikit penjelasan ataupun sedikit insight daripada saudara Chris Daniel Wong. Beliau merupakan Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia yang bersama kita dalam Fokus Minggu Hadapan. Juga terima kasih kepada Dr. Serina Rahman yang bersama dengan kita pada blok pertama tadi. Dan sekian sahaja Fokus Minggu Hadapan. Saya Syafzan Johari, jumpa lagi.